Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Bicara Sarawak, sebuah rancangan temu bual khas terbitan Bernama TV bersempena dengan pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-12. Bicara Sarawak disiarkan secara langsung dari Harbourview Hotel Kuching, Sarawak Bumi Kenyalang. Jangan lupa hashtag Sarawak Mengundi dan saya Atta Idrawani Zaini selaku moderator anda yang akan menemani perbincangan yang merungkaikan topik-topik relevan berkaitan sepanjang 60 minit ini. Seringkali semasa kempen pilihan raya kita ditonjolkan dengan isu-isu berkenaan terutamanya isu pembangunan, dan isu pembangunan kali ini bukanlah sekadar retorik yang sedap didengar semata-mata, malah amat relevan dengan negeri Sarawak kita yang tercinta ini. Lebih spesifik lagi, dalam topik pembangunan adalah isu berkaitan dengan alam bina ataupun built environment. Kita ingin melihat apakah kaitan antara aspek binaan dan kehidupan manusia yang menghuni bangunan dan binaan itu. Jadi kita ingin melihat pada dalam topik livability ataupun dalam bahasa Melayunya adalah berdaya huni. Seni bina berdaya huni. Maka topik yang ingin kita bincangkan adalah bertajuk seni bina berdaya huni dan sejauh manakah kualiti seni bina itu dapat membantu menambah kualiti hidup masyarakat kita di Sarawak. Menemani saya bagi membincangkan isu dan topik ini adalah dua tetamu jemputan yang didatangkan khas, iaitu yang pertama sekali adalah Tuan Azizul Anwar bin Tan Sri Pehin Sri Haji Adnan Satem atau lebih mesra dikenali sebagai Azizul Anwar Adnan. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum, terima kasih. Baik. Terima kasih. Yang merupakan seorang calon DUN yang bertanding di kawasan N3 Tanjung Datu pada Piariu DUN Sarawak ke-12 menggunakan di atas tiket gabungan Parti Sarawak GPS. Dan kita turut berbesar hati menerima seorang lagi tetamu jemputan kita, iaitu Puan Erina Syafina Abdul Rahman yang seorang arkitek graduan yang berkhidmat di dalam firma arkitek KDI Sendirian Berhad, sebuah firma yang agak tersohor di Sarawak ini. Selamat datang Puan. Okey. Pertama sekali kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita kerana kita sedia maklum mungkin kedua-duanya amat sibuk sekali dengan aktiviti masing-masing, terutamanya Tuan Azizul yang sekarang ini mungkin sedang sibuk dengan aktiviti berkempen dan sebagainya. Dan terus sahaja tanpa membuang masa kita ingin bercakap tentang topik seni bina berdaya huni. Soalan pertama mungkin Tuan Azizul boleh jawab. Apakah pandangan Tuan tentang kepentingan untuk keselesaan penduduk di kawasan apakah pandangan Tuan tentang kepentingan seni bina berdaya huni dan untuk keselesaan penduduk di kawasan Tanjung Datu? Apakah kepentingannya seni bina itu perlu mempunyai kualiti berdaya huni? Terima kasih kerana menanya soalan tersebut. Seni bina bagi saya is architecture kan maksudnya. Betul. Bagi saya seni bina untuk kawasan Tanjung Datuk adalah satu faktor yang boleh membuat orang lebih berminat untuk memiliki rumah. Jadi seperti kita lihat di seluruh negeri Sarawak, banyak keluarga memang impian pasangan untuk memiliki rumah. Jadi dengan adanya inisiatif-inisiatif kerajaan seperti skim pembesaran kampung dan benda-benda semula, para pasangan ini akan insya-Allah boleh mendapat rumah sendiri. Dan kalau kita sebut dari segi seni bina, saya percaya seni bina boleh menjadi apa-apa, yang penting praktikal dan livable. Ya. Baik, mungkin dari segi kualiti seni bina itu seperti yang Tuan Azizul katakan tadi, hendaklah livable. Dan sebagai seorang arkitek yang sedang di dalam praktis industri seni bina, Puan Erina mungkin boleh menjawab apakah kualiti livable itu dalam seni bina? Okay, livable housing ni adalah bagi saya housing yang menekankan kualiti end users, and then dia menekankan design-design dan unsur-unsur susun atur dalaman, dan juga orientasi rumah yang memaksimalkan penggunaan natural lighting dan juga cross ventilation. So bagi saya livable housing ni dan livable housing ni penting sebab dia menjadi benchmark untuk all the future housing developments.
dan dia dapat memastikan dan menaik tarafkan kualiti hidup kita lah. Baik. Future housing development, adakah sebarang perancangan yang mungkin Tuan Azizul boleh kongsikan? Apakah perancangan berkenaan dengan perumahan yang dirancang untuk di kawasan di sekitar Tanjung Jatuh seperti di Lunduk Sematan ataupun Teluk Melanau? Okey. Kita lihat dari segi inisiatif kerajaan, manifesto yang telah dilancarkan setakat 30 September 2021. Ini untuk seluruh negeri Sarawak. Kerajaan telah menyediakan sebanyak 24,086 lot di dalam skim pembesaran kampung dan juga sebanyak 26,328 lot di dalam skim penempatan semula. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan bernekat dan komited untuk menyediakan lebih banyak peluang kediaman untuk para penduduk. Seperti yang saya khususnya bagi kawasan Tanjung Datuk, terdapat satu yang sudah di dalam peringkat perancangan dan insya-Allah akan dibina, dan yang kedua akan dirancang lagi sehingga di Lunduk, di Sematan dan juga di Teluk Melanau, insya-Allah. Baik, kita mungkin sedia maklum kawasan DUN tersebut adalah di kawasan di pinggiran pantai kebanyakannya. Mungkin sebagai seorang arkitek, apakah kita ingin mengintegrasikan ciri-ciri unik yang terdapat di Tanjung Datuk itu ke dalam seni bina? Bagaimana kita hendak menggunakan ciri-ciri itu? Mungkin kita boleh integrate it with cross ventilation ataupun view yang menarik. Saya rasa kira seni bina di sana mungkin lebih unik berbanding di Kuching. Bagaimana? Okey. Bagi pendapat saya, architecture ni adalah refleksi sesuatu sosial, budaya dan aspirasi masyarakat sesuatu tempat. Jadi setiap seni bina ni memang unik. So jadinya kalau dekat tempat luar bandar, and I think most of the places are flooding. So macam boleh mengaplikasikan dan elevate the building itself. Jadi dapat memaksimalkan penggunaan angin, cross ventilation, so tak perlu penghawa dingin dan sebagainya. Jadi dia pun boleh juga memaksimalkan the view of Tanjung Datuk itself. Dan menarik sekali pandangan tersebut, kerana kita sering melihat seni bina itu dari sudut estetika semata-mata, tapi jarang juga kita sentuh mengenai practicality aspect of architecture itself. Jadi banyak lagi kita boleh bincangkan selepas ini. Saya ingin pause sebentar perbincangan kita dan maaf, 5 minutes lagi. Okey, sorry. Baik, kita bercakap tentang seni bina yang mengintegrasikan ciri-ciri lokaliti seperti di pantai dan di kawasan Tanjung Datuk itu mungkin sedikit unik berbanding di Kuching. Mungkin kita boleh melihat kepada konsep ataupun definisi daya huni itu sendiri. Apakah konsep ini boleh diaplikasikan di luar konteks rumah? Mungkin Puan Elna boleh kongsikan. Daya huni, adakah dia boleh digunakan dalam konteks bangunan selain daripada rumah? Okey, konsep daya huni ni adalah livable housing or livable places or spaces. So jadinya kalau macam office sekarang ni, dia memaksimalkan dan menekankan keselesaan tempat bekerja, dan dia most offices dia dah membuat macam tempat yang memberi benefit kepada pekerja. So ni secara tidak langsung dapat memaksimumkan kualiti pekerja tu. So for me, comfortable working space and places will obviously produce happy employees. Baik, seolah-olah kualiti keselesaan itu adalah satu aspek yang penting untuk bangunan berdaya huni, bukan sahaja untuk rumah tetapi untuk bangunan-bangunan bertipologi lain. Dan kita ingin melihat dalam konteks pilihan raya kali ini. Sebab mungkin kerajaan yang akan memerintah nanti, kita akan mungkin perlu membawa ke depan isu perumahan dan sebagainya. Adakah konteks daya huni ini penting bagi menyediakan rumah mampu milik, seperti contoh perumahan Sri Pertiwi dan sebagainya? Adakah semasa mereka bentuk rumah-rumah seperti itu ada di dalam keputusan untuk mereka bentuk meletakkan ciri-ciri daya huni ke dalam design proses
Mungkin Tuan Azizul boleh kongsikan. Baik. Okay, jika kita lihat di kawasan pembangunan Daruhana yang di kawasan Kampung Bintawak dekat tol tu, kita lihat ada sedikit design yang diterapkan oleh housing development di mana the front part ada sedikit macam ukiran Melayu. Sebab kita tahu kawasan tu kawasan penduduk Melayu yang padat kan. Jadi saya percaya kerajaan dan Housing Development Board memang menitik beratkan mungkin kalau tidak banyak pun sedikit seni bina yang mungkin berunsurkan di mana kawasan ia akan dibina. Menarik sebab kita sudah maklum kawasan Darul Hana itu majoritinya penduduk Melayu yang kita terapkan ciri-ciri elemen seni bina Melayu di dalam perumahan baru untuk masyarakat Melayu di sana, dan mungkin pendekatan yang sama kita juga boleh terapkan sekiranya kawasan itu majoritinya kaum lain. Contohnya mungkin di Rumah Panjang, kawasan Dayak dan Iban dan Bidayuh dan sebagainya, kita terapkan elemen masyarakat di sana. Dan saya kira mungkin Darul Hana ini adalah satu eksperimen yang baik yang kita boleh gunakan sebagai reference ataupun rujukan kita semasa kita membangunkan satu-satu perumahan yang berdaya huni. Baik, saya ingin melihat kepada isu berkenaan dengan, mungkin Tuan Azizul boleh kongsikan sedikit tentang apakah yang Tuan Azizul rasakan tentang bagaimana kenapakah daya huni ini penting. Contohnya kita sedia maklum dalam manifesto GPS berkenaan dengan baik pulih rumah panjang. Dan kalau kita nak jawab, mungkin akan mengambil masa yang panjang. Cuba ambil masa sedikit sebab kita perlu berehat seketika. Sekembali nanti kita akan lihat apakah kaitannya seni bina berdaya huni dan dengan kempen pilihan raya Dewan Undaran Negeri Sarawak ke-12 ini nanti. Dan bersama kami lagi selepas ini. Jumpa lagi dan jangan lupa hashtag kami Selamat Mengundi. Sarawak Mengundi, maaf. Baik, anda kembali lagi bersama kami di Bicara Sarawak, sebuah rancangan temu bual khas terbitan Bernama TV. Sebelum kita berehat tadi, saya telah suarakan soalan saya kepada Tuan Azizul mengenai manifesto GPS dan kaitannya dengan seni bina berdaya huni. Jadi lebih baik saya ulang balik soalannya buat mungkin Tuan Azizul boleh menjawab selepas ini. Merujuk kepada manifesto GPS, sekali lagi, baru-baru ini telah meletakkan pertimbangan terhadap perihal perumahan. Contohnya berkenaan dengan peruntukan untuk menambah baik dan membaik pulih rumah panjang. Jadi bagaimanakah ia dapat dilaksanakan di dalam kampung sekitar kawasan Tuan Azizul, dan mungkin boleh menambah kemudian kenapakah ini dianggap penting? Kita faham yang rumah panjang ini merupakan satu adat atau tradisi yang hanya ada di negeri Sarawak untuk masyarakat Iban dan Dayak kita. Jadi untuk kawasan Tanjung Datuk terdapat dua rumah panjang, yang satunya di Kampung Kangkar dan satu lagi di Kampung Rayu. Jadi kerajaan telah membelanjakan sebanyak 50 juta di bawah skim pinjaman rumah panjang yang telah memberi manfaat kepada 6,004 pintu rumah panjang sejak tahun 2020. Jadi saya percaya dengan inisiatif ini, rumah panjang dan budaya rumah panjang ini dapat dikekalkan, dan semestinya ia amat penting sekali sebagai satu identiti kaum Dayak dan kaum yang di Sarawak. Baik, Tuan Azizul mengatakan tentang identiti di Sarawak yang unik, terutamanya di rumah panjang yang kita boleh kekalkan dalam bentuk manifestasi seni bina. Dan mungkin Puan Ena boleh tolong menjawab. Sekiranya kita ingin mereka bentuk bangunan ataupun seni bina berdaya huni, apakah contoh peluang ataupun cabaran yang kita akan hadapi di Sarawak? Mungkin cabaran kita tidak sama dengan negeri-negeri lain. Apa komen Puan?
dekat Sarawak ni typology dia different sikit daripada tempat-tempat lain. Jadi kalau nak cakap cara the resources dengan cara penghantaran material agak susah sikit sebab ada tempat luar bandar yang masih lagi menggunakan sampan dan bot dan dalam banyak macam sekolah daif banyak memerlukan IBS sistem yang agak susah untuk dihantar ke tempat yang dalam di luar bandar lah. Jadi itu cabaran yang paling besar untuk membuat livable housing standard. Bagaimana dengan cabaran faktor geografi mungkin ada juga berkaitan? Geografi seperti berbukit bukau. Jadi itu jadi masalah juga lah sebab whether kita nak memelihara alam sekitar kat sana atau nak membuat tanah dia flat sikit ke, tu jadi challenge, our challenges in designing building in that area. Baik, selain daripada fizikal bangunan seni bina berdaya huni ini, kita juga ingin melihat kepada aspek sosialnya. Dalam kita mengekalkan setengah tipologi bangunan seperti contoh rumah panjang, kita bukan sekadar mengekalkan aspek fizikal bangunan itu semata-mata, tapi kita juga mengekalkan aspek sosial dan nilai masyarakat itu. Jadi sekiranya pembangunan berdaya huni ini menjadi salah satu daripada agenda dalam manifesto pilihan raya, bagaimana untuk kita mengekalkan itu, nilai-nilai yang intangible? Adakah kita perlu mendekati masyarakat itu dan bercakap dengan mereka dan involve with them and immerse with their culture? Mungkin Tuan Azizul boleh tolong menjawab ini. Semestinya kita appreciate the culture di Sarawak ini yang kita hidup bermacam-macam kaum, bermacam-macam budaya, agama dan sebagainya. Dan seperti contoh di Rumah Panjang, mereka mempunyai ruai kawasan luar di mana di situlah tempat aktiviti-aktiviti kampung dan sebagainya dijalankan. Jadi kita lihat di Rumah Panjang, the sense of belonging to that community is very high, and they will, sifat kerjasama dan bonding antara pintu dan pintu keluarga-keluarga adalah amat tinggi sekali. Dan ini menunjukkan budaya kita di negeri Sarawak yang selama ini pelbagai kaum, pelbagai budaya, pelbagai agama kita dapat hidup sama dan secara harmoni semenjak sebelum merdeka lagi. Baik, menariknya Sarawak ini kita sudah maklum sebuah negeri yang harmonis sekali, dan juga terdapat di dalam negeri Sarawak ini juga cabaran-cabaran seperti yang kita kongsikan sebentar tadi berkenaan dengan bentuk muka bumi dan sebagainya. Mungkin Puan Erina boleh kongsikan apakah konsep berdaya huni ini berbeza dari tempat ke tempat. Contohnya, daya huni bagi mereka di bandar mungkin mereka perlukan aircon ataupun ruang untuk dining area dan sebagainya. Tapi daya huni untuk masyarakat Penan di bahagian utara Sarawak mungkin lain. Mereka tidak perlukan itu. Adakah ada pertindihan ataupun perbezaan di antara definisi daya huni dari tempat ke tempat? Okey. Seperti yang saya cakap tadi, architecture ni refleksi langsung sesuatu tempat tu, whether dia budaya ke, aspirasi masyarakat dan cara hidup masyarakat tertentu. Jadinya different places macam penduduk luar bandar dan penduduk dalam bandar, dia orang ada different priorities. So dekat cara hidup mereka pun lain. Jadinya dekat luar bandar memang memang memerlukan tempat yang lebih besar lagi untuk berkumpul dengan family yang lain. Kalau dekat dalam bandar, maybe mementingkan privacy. So cara dia design dan cara strategi dia lain lah kalau nak diaplikasikan. Baik, itu dari sudut nilai dalam seni bina. Jika kita ingin meninjau tentang aspek harga dan adakah harga untuk rumah berdaya huni ini perlu
diturunkan ataupun kita perlu menambah kos binaan sebab kita perlu memberikan keselesaan yang amat optimum kepada pengguna ataupun pemilik rumah ataupun penghuni rumah. Jadi apakah faktor kos itu memainkan peranan dalam mencipta kualiti berdaya huni? Tuan Azizul. Ya, semestinya kos adalah faktor yang amat penting sekali. Sebab jika kita lihat populasi negeri Sarawak, banyak populasi yang di antara umur 25 ke 40 tahun. Dan mungkin kebanyakannya ini adalah new couple, pasangan baru, kemungkinan yang baru lepas graduate, dan mereka ingin mencari tempat tinggal. Sebab seperti yang saya maklum awal tadi, bahawa impian setiap keluarga, pasangan maupun bujang adalah mempunyai tempat tinggal sendiri. Dan kita haruslah memberi peluang kepada mereka untuk mampu untuk membeli rumah sebegini, dan insya-Allah kerajaan banyak menyediakan inisiatif-inisiatif seperti subsidi sewa rumah untuk golongan B40 di luar bandar, dan juga menyediakan kemudahan pinjaman perumahan yang setakat ini melebihi 117 juta yang telah memberi manfaat kepada hampir 1,000 rakyat untuk memiliki rumah melalui skim Mutiara Mortgage dan Kredit Sdn Bhd. Ya. Subsidi seakan sebuah perkara yang baik untuk terutamanya bagi mereka yang baru sahaja ingin membina kehidupan, bagi pasangan muda dan bagi mereka yang mungkin baru bergraduat dan sebagainya. Jadi aspek daya huni ini kita lihat bukan sekadar satu gimmick ataupun perkataan yang dicipta-cipta untuk dalam reka bentuk sendi bina, tapi malah untuk kita menentukan impak kehidupan kita dapat dilangsungkan hingga ke masa hadapan. Jadi berkata tentang kelangsungan hidup, kita sering akan merujuk kepada terma kelestarian ataupun sustainability. Bagaimana kita memastikan sustainability itu tercapai, bukan sekadar dari segi alam sekitar, malah sustainability dari segi ekonomi, dari segi sosial dan dari segi politik sendiri. Bagaimana kita memastikan kehidupan di rumah kita dapat terjamin agar generasi masa hadapan, anak-anak kita, cucu-cucu kita dapat juga menikmati kehidupan yang baik ataupun lebih baik lagi daripada generasi kita. Mungkin Puan Erna boleh jawab dari aspek seni bina. Okay. Bagi pendapat saya, to be sustainable is not expensive, but to not be sustainable ni memang it will cost us lah. Jadi sustainable ni dia wide, aspek dia wide. So dia either you memulihkan alam sekitar dan juga cara dia design the house. So imagine kalau you ada rumah yang net zero energy. So net zero energy ni dia meminimumkan electric bills. So cara dari segi seni bina, sustainability ni dapat dicapai melalui active and passive design. So passive design ni dengan cara mengaplikasikan dalam perancangan awal seperti susunan atau dalaman, orientation, strategi yang tidak memerlukan medium, dan aktif ni pula banyak diaplikasikan dalam office buildings seperti penggunaan solar panels dan energy efficient lighting. Jadi semua aspek ni dapat sedikit sebanyak membantu kita pada masa depan lah. Okey. Itu jawapan yang menarik dari sudut kelestarian dalam seni bina dan reka bentuk. Kita cuba juga ingin melihat dari aspek ataupun dari sudut pandang politik. Mandat yang diberikan rakyat dalam pilihan raya bukanlah untuk menentukan masa hadapan sehari dua sahaja, tapi akan memberikan impak bagi 5-10 tahun yang mendatang. Jadi dari sudut ini, apakah mungkin ada pendapat daripada Tuan Azizul mengenai apakah peranan ataupun apakah tanggungjawab sebagai seorang yang bertanding untuk memastikan kelestarian hidup dapat dilangsungkan menerusi seni bina berdaya huni ataupun sustainable environment? Kita lihat di kawasan terutama sekali kawasan Tanjung Datuk ataupun kawasan-kawasan lain, di mana sekarang kebanyakan rumah-rumah, setiap rumah mungkin mempunyai 3 keluarga, 4 keluarga, yang mungkin semua
tetapi kita tahu keluarga tersebut ingin mempunyai rumah tersendiri. Jadi dengan skim-skim yang ditawarkan oleh kerajaan seperti skim pemusuh kampung dan pemberian lot-lot, insya-Allah setiap penghuni rumah akan mendapat rumah sendiri. Dan ini akan menunjukkan kesinambungan dan sustainable untuk mereka pada jangka masa panjang. Baik. Jangka masa yang panjang dan kita bercakap tentang sustainability. Sekali nanti kita akan terus bercakap mengenai topik seni bina berdaya huni. Jangan lupa #Sarawak Mengundi. Jumpa lagi sebentar nanti. Anda kembali lagi bersama Bicara Sarawak, sebuah rancangan temu bual khas bernama TV. Jadi tadi kita sempat berbincang mengenai kelestarian. Selepas kita berehat, saya ingin menambah dan menyambung perbincangan mengenai kelestarian kerana bagi kami di sini itu adalah topik yang amat penting, kerana apa-apa decision ataupun keputusan yang kita buat hari ini bukan sekadar untuk kita pada hari ini dan minggu hadapan, tetapi untuk kita hingga tahun dan dekad-dekad yang seterusnya. Jadi berkenaan dengan kelestarian, tadi Tuan Azizul telah mengatakan tentang housing, skim-skim perumahan dan sebagainya, dan Puan Erna telah berkata tentang bagaimana kita dapat mereka bentuk ruang kediaman dan ruang seni bina yang lestari ataupun sustainable. Sekiranya kita merujuk kepada Sustainable Development Goals yang telah diterapkan oleh Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu, ada 17 sasaran semuanya. Isu perumahan dan isu seni bina ini seolah-olah boleh menjawab keseluruhan 17 sasaran SDG. Ini bermakna seni bina memainkan peranan yang sangat penting, bukan sekadar sebagai sebuah bangunan dan binaan semata-mata, tetapi juga dalam menentukan kehidupan yang lebih baik. Jadi soalan saya berkenaan dengan kelestarian. Puan Erna mungkin boleh tolong menjawab ini. Apakah aspek kelestarian, bagaimanakah pemeliharaan alam sekitar dapat dijadikan antara pertimbangan utama dalam mereka bentuk bangunan ataupun seni bina agar 100% baik untuk penghuninya? Okey. Sebelum kita merancang sesuatu pembinaan, kita akan set a goal, target apa jenis grade dan level of sustainability yang kita nak achieve. Jadinya macam dekat dalam Sarawak ni kita ada NREB yang control the sustainability area, the environment in that area. So authority seperti begini dapat memastikan sesuatu tempat tu tidak tercemar untuk pembinaan yang baru. Jadi macam tu lah. Tercemar dari sudut apa tu ya? Mungkin buat penonton di luar sana yang kurang arif tentang ini. Seperti kalau nak buat sesuatu perancangan untuk light industrial yang dibuat bersebelahan dengan housing. Kalau kita tidak ada authority seperti NREB, benda ni boleh berlaku dan boleh mencemarkan housing bersebelahan. Jadi control, this regulation and control ni dapat membantu dan memulihkan that area sebelum dia dicemarkan. Selain daripada pencemaran, apa lagi aspek ataupun dimension lain yang perlu diambil berat untuk memastikan pembangunan seni bina itu lestari? Saya rasa bila kita nak kita membuat papan, we are laying a foundation for the end user. So kita we want to know how they live, we want to plan how they live and how they go about their lives. So kita dapat mengatur strategi untuk memastikan bangunan dan sesuatu bangunan dan housing development tu sustainable for everyone and the developer as well. So win-win situation for everyone. Jadi cakap tentang kelestarian lagi sekali, mungkin Tuan Azizul boleh tolong menjawab apakah aspek kelestarian alam sekitar perlu diberi perhatian ketika merancang satu-satu pembangunan? Ya, sudah semestinya, sebab kita bagi sebuah pembangunan atau development,
faktor alam sekitar adalah amat penting sekali untuk kita take into account. Adakah pembinaan bangunan ini yang seperti Puan Erna telah beritahu, kawasan perindustrian contohnya, berapa banyak sisa toksik yang akan dikeluarkan, dan mahu berapa jauh radius perumahan. Begitu lihat di kawasan-kawasan plantation, tanaman kelapa sawit, kita tidak melihat banyak rumah-rumah yang dibina sekeliling tempat pemprosesan sawit itu, kerana kita tahu apa yang dikeluarkan daripada kilang adalah benda yang toksik. Benda inilah yang kita patut rancang, dan amat penting sekali untuk sesiapa yang membangun kawasan tersebut untuk mengambil kira perkara-perkara tersebut. Baik, sesiapa yang membangun sesetengah kawasan bukan sekadar satu peranan yang perlu diambil oleh kerajaan yang bakal dipilih secara demokratik kelak, malah juga ada peranan daripada pihak lain dari sektor private ataupun sektor swasta misalnya. Jadi mungkin Tuan Azizul boleh sambung sedikit mengenai apakah cara untuk kita menangani isu-isu berkaitan alam sekitar dan daya huni melalui penglibatan dengan daripada pihak swasta ataupun pihak NGO contohnya. Okey, kita lihat pihak swasta jika mereka hendak memulakan sesuatu pembangunan, sudah semestinya mereka hendaklah mendapat kelulusan daripada pelbagai-pelbagai agensi, termasuklah agensi NREB tadi. Dan mereka akan dinilai dari segi adakah pembinaan ini berapa banyakkah kesan-kesan alam sekitar yang akan dikeluarkan oleh pembangunan ini. Jadi dengan regulation dan jagaan daripada kerajaan, pihak swasta pun tidak boleh sesuka hati membuat sebarang pembangunan. Dan dengan adanya undang-undang seperti ini, insya-Allah alam sekitar akan terpelihara dan semua akan dapat manfaat daripada projek-projek ataupun pembangunan yang dibuat oleh pihak swasta. Baik. Jadi peranan kerajaan dan pihak lain seperti pihak swasta memainkan peranan yang penting. Namun mandat yang diberikan rakyat dalam pilihan raya juga dalam menentukan kerajaan yang bakal memerintah. Mungkin good governance ataupun urus tadbir yang baik itu adalah sebenarnya kualiti yang amat penting sekali dalam pengurusan alam sekitar. Jadi sebagai mungkin satu hari nanti akan terpilih sebagai kerajaan, apakah satu langkah yang boleh diambil untuk memastikan alam sekitar di Sarawak ini terutamanya dapat dijaga melalui pendekatan daya huni? Saya percaya dengan polisi dasar-dasar kerajaan sekarang ini adalah sudah cukup memelihara alam sekitar kita. Kalau kita lihat terutama sekali di kawasan saya, di kawasan N3 Tanjung Datuk, terdapat di Tanjung Datuk sahaja terdapat 4 taman negara yang telah diisytiharkan oleh forestry, iaitu Taman Negara Talang-Talang, Taman Negara Tanjung Datuk, Taman Negara Kubah dan Matang, Taman Negara Gunung Gading. Jadi sudah semestinya jika kita bercakap tentang seni bina dan seni daya huni dan sebagainya, kita boleh menerapkan pembangunan-pembangunan yang berasaskan nature dan alam sekitar yang kita tahu, dan kita pada masa yang sama pembangunan ini adalah tidak akan yang kita cakap tidak akan memberi kesan yang besar terhadap alam semula jadi. Baik. Penerapan unsur semula jadi ataupun natural ataupun aspek-aspek natural ke dalam perancangan dan reka bentuk seni bina mungkin boleh meningkatkan aspek daya huni satu-satu bangunan. Dan seperti yang Tuan Azizul kata tadi, daya huni itu mungkin boleh dicapai bukan sekadar di dalam seni bina sahaja, malah mungkin dapat dicapai melalui pendekatan perancangan keseluruhan kawasan itu, termasuk taman-taman negara, bukan sekadar dalam skop bangunan yang kecil sahaja. Mungkin kita boleh mengambil beberapa langkah ke belakang, tengok kembali kepada soalan berkaitan dengan seni bina yang mungkin Puan Erna, saya ingin bertanya soalan mengenai salah satu projek daripada
firma arkitek yang Puan Erna sedang berkhidmat sekarang, iaitu KDI. Salah satu mercutanda yang paling dikenali sekarang adalah Museum Kompleks Museum Sarawak. Mungkin ada pendekatan tertentu yang telah diambil oleh pihak Puan yang kita boleh terapkan di dalam seni bina daya huni secara keseluruhannya menggunakan rujukan bangunan Kompleks Museum Sarawak. Okey. Merujuk kepada Kompleks Museum Sarawak sekarang ni, desain dia mengikut adat Sarawak dan merujuk kepada Dewan Undangan Negeri Sarawak. Jadi interior design dalaman dia juga mengadaptasikan adat-adat orang Sarawak seperti tenun, dan juga corak-corak Sarawak seperti tikar, anyaman. Anyaman, yes. semuanya. Jadi semua dalam semua design dalam Kompleks Museum tu telah dirancang dengan baik untuk reflect Sarawak tradition itself. Dan semua layout dan circulation dalam Kompleks Museum tu juga telah dirancang dengan baik juga oleh arkiteknya. Mungkin approach ataupun pendekatan yang digunakan dalam sebuah museum yang besar ini kita boleh terjemahkan ke dalam ruang-ruang di dalam rumah mungkin. Seperti contoh yang dikatakan Puan Erna tadi, mengambil kira estetika daripada kaum yang pelbagai di Sarawak. Mungkin boleh juga kita relate ataupun kaitkan dengan kawasan perumahan Darul Hana tadi yang menggunakan fasad ataupun tampak hadapan bangunan rumah Melayu yang diterjemahkan ke dalam konteks bangunan moden yang seperti kita dapat lihat di kawasan Darul Hana. Mungkin ini boleh meningkatkan lagi aspek dan kualiti daya huni selain daripada kita mencapai elemen kelestarian dan keselesaan, tetapi juga dari segi visual. Dan mungkin Puan Erna sebagai yang sekarang ni mungkin ada ingin kongsikan sebarang projek yang ataupun cerita yang berkenaan dengan apa yang Puan Erna sedang working on right now in your office on a certain project, taking into account this quality of livability. Okay, bagi pendapat saya ni, kalau saya design a building, I imagine myself to be in that building itself. So saya nak menggunakan strategi yang saya akan happy at the end of the day using that building itself. So saya rasa architecture ni adalah secara tidak langsung mempengaruhi cara hidup kita, and then good architecture will definitely produce good quality of life. Kalau bad architecture, dia akan obviously influence our life at the end of the day. So bagi saya semua benda aspek architecture ni perlu diberi pertimbangan lah, cara the relationship between the spaces in the house, estetika dia, materiality dia, dan semua benda adalah sangat penting untuk memastikan building tu is a successful building. Baik, meletakkan diri sebagai pengguna akhir satu-satu bangunan adalah pendekatan terbaik dalam merancang seni bina. Baik, kita akan kembali lagi selepas ini. Kita perlu berehat sebentar. Jangan lupa #Sarawak Mengundi. Jumpa lagi sebentar nanti. Baik, anda kembali lagi bersama kami di Bicara Sarawak, sebuah rancangan temu bual khas terbitan Bernama TV. Jadi kita tadi sepanjang beberapa minit panjangnya kita telah bercakap tentang satu topik yang dikira relevan dengan pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sarawak kali ini, seni bina berdaya huni. Dan bersama tetamu kita tadi banyak dibincangkan mengenai kaitan antara alam dan kait dengan binaan. Kita ingin bercakap tentang perkara yang lebih peribadi sekarang ini. Apa kata kita ingin tanyakan kepada Tuan Azizul selaku seorang anak kepada tokoh yang kita semua segani di Sarawak, Allahyarham Tan Sri Puan Sri Haji Adnan Satem
dan juga anak kepada seorang lagi tokoh juga, Datuk Amar Jamilah Anu, yang sebelum ini pernah berkhidmat di kawasan Tanjung N3, Tanjung Datuk, maaf. Jadi mungkin Tuan Azul boleh kongsikan sedikit mengenai perkara yang pernah dikongsikan daripada Allahyarham Tok Nan mengenai isu yang serupa juga yang kita bincangkan sekarang. Ya, sepanjang saya membesar, banyak juga mengikut ayah bunda ke kawasan-kawasan yang dahulunya kawasan seperti kita semua tahu, Tok Nan dahulu merupakan wakil rakyat di kawasan dulunya N13 Muara Tuang ataupun Kota Semarahan yang sekarang ini. Pada masa saya kecil, saya ingat kawasan Muara Tuang ini adalah satu kawasan yang amat mundur sekali, dan kita lihat sekarang bagaimana Muara Tuang telah menjadi Kota Semarahan dan telah menjadi kota ilmu di Sarawak, kota ilmu di kawasan selatan Sarawak ini. Dan kita lihat berbanyak perumahan dan rumah mampu milik masyarakat yang telah dibina sepanjang penglibatan beliau di dalam politik di kawasan di kawasan Muara Tuang. Dan saya percaya visi yang sama ada dibawa ke kawasan N3 Tanjung Datuk. Pada masa yang sama kita telah membina satu pusat latihan yang dipanggil Sentex, dan insya-Allah perancangan demi perancangan yang juga melibatkan rumah mampu milik dan skim pembesaran kampung dan sebagainya. Dan saya melihat bahawa visi ayah Tok Nan adalah mentransformasikan Tanjung Datuk menjadi, jika tidak serupa, mungkin lebih baik lagi daripada kawasan yang sebelum ini di Kampung Muara Tuang. Ya. Baik. Jadi apa yang saya boleh ambil daripada kisah itu adalah membekalkan satu seni bina berdaya huni ataupun penempatan dan perumahan bukan sekadar kita menyuap kepada masyarakat, tetapi kita memperkasakan masyarakat di sekeliling. Mengambil contoh seperti di Muara Tuang menjadi Kota Semarahan, Kota Ilmu. Kita membekalkan ilmu kepada masyarakat di sana, dan mereka yang sebenarnya memberikan peluang kepada masyarakat untuk generasi akan datang. Mereka yang akan nanti, satu hari nanti akan membina rumah untuk masyarakat di situ. Dan langkah yang sama kita cuba emulate di Tanjung Datuk juga. Pembinaan Sentex bukannya sekadar memberikan tempat untuk mewujudkan peluang pendidikan, tapi malah kita sebenarnya memperkasakan masyarakat sekeliling. Jadi generasi ini masa hadapan nanti akan menjadi generasi yang akan membina pembangunan di situ. Baik, itu saya kira amat baik sekali dan amat menarik sebenarnya. Mungkin dari segi apa-apa cerita berkenaan dengan pembekalan affordable housing ataupun rumah mampu milik yang mungkin Tuan Azizul boleh kongsikan. Ya, seperti yang saya bincang, yang saya pernah bercakap sebelum ini, belia kita di seluruh Malaysia, saya fikir setelah mereka habis belajar universiti, mungkin mereka akan berfikir 3 perkara ataupun 2 perkara, iaitu peluang pekerjaan dan juga tempat tinggal. Jadi kita, kerajaan, hendaklah menyediakan dasar-dasar di mana rumah-rumah ini ataupun projek-projek perumahan hendaklah mempunyai elemen mampu milik dan harga yang tidak terlalu tinggi. Dan saya percaya dengan dasar-dasar seperti kita hendaklah ketengahkan private developer ataupun yang pembangun swasta untuk menyediakan sekurang-kurangnya 10% ataupun 5% daripada pembangunan. Contoh, mereka hendak membina perumahan yang bermacam-macam grade level, mungkin sebesar 10 ekar. Jadi kerajaan hendaklah memberi dasar bahawa mungkin 1 ekar atau beberapa unit hendaklah dibina mampu milik. Ini
ada yang dijalankan oleh kerajaan sekarang di mana konsep rumah pertiwi, di mana private developer hendaklah membina sesetengah unit. Contohnya jika mereka membina 100 unit perumahan, mungkin 10 unit atau 20 unit hendaklah merupakan unit mampu milik. Dan saya percaya ini akan memberi lebih banyak peluang kepada para belia dan sesiapa yang menginginkan rumah yang mungkin di kalangan B40, M40 kita yang hendak mempunyai tempat tinggal mampu untuk memiliki rumah masing-masing. Baik, bercakap tentang mampu milik dan golongan B40, agak kita tidak boleh lupakan berkenaan dengan isu pandemik sekarang ini yang mungkin menambahkan lagi golongan B50. Dan sekiranya konsep daya huni ini diterapkan dalam seni bina, apakah elemen psikologi ataupun kesihatan mental itu perlu juga diterapkan dalam perancangan seni bina daya huni? Mungkin Puan Anna boleh cadangkan ataupun kongsikan sesuatu. Semenjak pandemik ini, banyak tempat seperti kondominium dan flat tidak mempunyai ruang untuk keluar dan untuk mengambil fresh air. Dan banyak semenjak lockdown, then people are trapped in their own houses, and then this will indirectly affect diorang punya mental health. So sekarang ni moving forward, banyak macam architecture zaman sekarang, kakak tahu lah, Kinetok banyak architecture-nya cuba includekan all the open spaces and trying to make it more livable and more flexible. So macam sekiranya ada pandemik, ada setengah tempat tu dapat dibuka dan dapat dijadikan ruang untuk berkumpul. And then bila dah selesai pandemik, ruang tu boleh dijadikan bilik. So most of the architecture now are moving forward to making the housing spaces more livable and flexible. So this pandemic actually ada blessing juga kerana memberi another inspiration to architecture. So in how we live in the future. Saya boleh bersetuju dengan kenyataan itu sebab elemen kesihatan mental sekarang ini sedang dipertimbangkan untuk dimasukkan di dalam indeks berdaya huni. Jadi mungkin pandemik ini dalam masa yang sama memberikan cabaran kepada kita, sebenarnya memberikan kita peluang untuk kita bereksperimentasi dengan tipologi bangunan. Mungkin kita boleh bercakap tentang masa hadapan, mungkin kita boleh bercakap tentang tipologi rumah ataupun seni bina baru. Adakah masa hadapan nanti rumah berdaya huni ini bukan lagi seperti mana yang kita kenal sekarang? Bentuk dan layout susun atur rumah mungkin perlu diubah. Mungkin ada sesetengah ruang dah tidak relevan lagi. Mungkin sesetengah ruang perlu dibesarkan ataupun dikecilkan. Dan ini sudah tentu akan memberikan implikasi dari segi kos. Jadi sebagai mungkin sebuah kerajaan yang memerintah kelak, adakah faktor future proof ini perlu diambil kira dalam merancang mana-mana pembangunan, bukan sekadar rumah dan bukan sekadar kediaman, tetapi pembangunan secara umumnya? Ya, sudah semestinya jika kita berbincang perihal kos, kita untuk membina sesebuah rumah, contohnya kita perlukan raw material. Jadi seperti yang kita tahu sekarang, atas kekangan COVID dan sebagainya, supply mungkin berkurang dan kos semestinya akan meningkat. Disebab itulah kerajaan mengeluarkan skim subsidi dan sebagainya untuk supaya kos itu dapat diturunkan dan rakyat masih mampu untuk membeli rumah. Dan jika kita bercakap tentang inflasi adalah satu benda yang realiti yang kita tidak dapat elak. Harga sentiasa meningkat, tetapi kerajaan, saya percaya dengan dasar-dasar yang ada sekarang ini, kita masih lagi dapat mengawal harga dan kos untuk menyenangkan warga-warga kita untuk membeli rumah. Baik. Ya. Jadi untuk rumuskan perbincangan kita hari ini,
Mungkin Tuan Azizul boleh kongsikan sedikit ayat yang agak ringkas, apakah tindakan seterusnya sebagai seorang bakal ahli DUN di kawasan Tanjung Datuk? Ya, saya percaya dengan dasar-dasar yang sedia ada adalah sudah mencukupi dan mungkin kita dapat menambah baik lagi dasar di mana kita mahu melihat sekurang-kurangnya setiap isi rumah, setiap rakyat di negeri ini mempunyai rumah ataupun aset jika mereka mampu. Dan jika mereka di kalangan B40, M40 sebagainya, kita hendaklah membantu mereka. Sebab inilah bagi saya, jika kita lihat dahulu pada tahun 60-an, 50-an dulu, mendapat sebuah rumah di negeri orang putih, orang Madah, it was the American dream to have the house. So saya percaya it's also a Sarawak dream, a Malaysian dream, that every citizen has a house and have a place to live in. Okey. Saya percaya. Sarawakian Dream, bagaimana dengan Puan Ena pula ingin merumuskan dapatan daripada perbincangan kita? Okay. Bagi saya, ambil word from arwah Tok Nan, we have to jaga Sarawak Tok betul-betul. And it's not just aspect in the social and politics. This is also, it applies to architecture itself. So for me as an architect, saya nak kami tengok more building that is moving forward and we break the norm from the traditional application. Kami mau tengok more building that's moving, that's more flexible and more livable for my generation and younger generation, because our generation and the older generations are different. Cara diorang hidup lain. So bagi kami, kami mau to see all these changes in the future. Okey, terima kasih Puan. Jaga negeri Tok baik-baik. Apa yang saya boleh ringkaskan adalah apa-apa tindakan dan juga keputusan yang kita buat hari ini berkenaan dengan pembangunan dan seni bina akan menentukan kelestarian dan kelangsungan hidup generasi anak-anak dan cucu-cucu kita nanti. Baik, sekian saja perbincangan kita hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu jemputan kita. Ya, sebelum kami melabuhkan tirai, saya ingin berpesan, tontonilah program Bicara Sarawak pada pukul 5 hingga 6 petang selama 60 minit setiap hari sehingga menjelangnya hari mengundi pada 18 Disember 2021. Jangan lupa #Sarawak Mengundi. Saya Atta Edrawani Zaini. Jumpa lagi dan selamat mengundi.